Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nizam bin Abbas daripada Maybank Islamic Berhad akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk tempoh 20 minit dalam sesi perkongsian kemudahan yang ditawarkan oleh pihak kami. Itu tuan-tuan dan puan-puan, sesi perkongsian pada petang ini akan menjurus kepada kemudahan pembiayaan yang ditawarkan kepada entiti perniagaan. Untuk pengetahuan umum, kemudahan pembiayaan perniagaan vendor yang ditawarkan oleh Maybank Islamic adalah salah satu pakej modal kerja atau fasiliti pembiayaan kepada entiti perniagaan. Ciri unik yang ditawarkan oleh kemudahan pembiayaan perniagaan vendor adalah kemudahan khusus kepada entiti perniagaan SME yang mempunyai kontrak semasa dengan syarikat pemberi kontrak ataupun awarder. So dalam pengkhususan ini kami tawarkan kepada syarikat pemberi kontrak dalam kategori berikut. Satu, syarikat berkaitan ataupun milik kerajaan ataupun GLC. Yang kedua, pihak berkuasa tempatan ataupun local council. Dan ketiga, syarikat tersenarai awam ataupun public listed. Di mana public listed dia kami akan extend kepada public listed pada masa akan datang. Buat masa ini kami akan tawarkan fasiliti kepada SME di bawah GLC dan local council. Untuk kategori pihak berkuasa tempatan, skop kemudahan pembiayaan merangkumi Majlis Bandaraya ataupun City Council, Majlis Perbandaran ataupun Local Council, Majlis Daerah, District Council dan Special or Modified Local Government. Sebagai contohnya Perbadanan Putrajaya. Kami merangkumi semua local council yang tersenarai di dalam Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan yang kedua dia skop awarder adalah GLC ataupun syarikat berkenaan dengan milik kerajaan. Selanjutnya, saya akan menyentuh berkaitan kelayakan entiti perniagaan untuk memohon kemudahan pembiayaan perniagaan vendor kepada tuan-tuan dan puan-puan. Secara umumnya, pihak kami menawarkan kemudahan perniagaan yang lebih fleksibel kepada entiti perniagaan seperti berikut. Yang pertama, entiti perniagaan yang mempunyai kontrak semasa dengan pihak pemberi kontrak dalam kategori syarikat berkenaan milik ataupun milik kerajaan atau GLC dan pihak berkuasa tempatan atau local council. These two segment actually is the premier segment that we are offering under vendor financing. Yang kedua, skop kontrak yang diterima adalah khusus untuk kerja penyelenggaraan ataupun maintenance, servis dan pembekalan or supply. Kami menawarkan kemudahan khusus kepada kerja-kerja jangka pendek, jangka masa yang pendek untuk tempoh penyiapan dalam kadar maksimum 2 sehingga 3 bulan. Pihak tuan-tuan dan puan-puan dijangka akan mempunyai kerja yang lebih kerap daripada pihak awarder. So kami akan membuat pembiayaan kepada kerja-kerja yang akan siap dalam masa sebulan ataupun 2 bulan. That will be kita punya fokus. Yang ketiga dia, skop kerja yang diterima oleh entiti perniagaan adalah dalam bentuk surat anugerah kontrak or letter of award atau surat perjanjian kontrak or contract agreement from awarder. Yang keempat, seterusnya kemudahan pembiayaan perniagaan vendor ditawarkan kepada entiti perniagaan kecil sederhana atau SME seperti dalam definisi by SME Corporation. So kita akan cater sama ada company tersebut sole prop ataupun Sindian Berhad ataupun LLP. Seterusnya, khusus untuk kemudahan ini, entiti perniagaan yang layak mestilah mempunyai 2 tahun rekod pengalaman menguruskan skop kontrak yang berkaitan. Bermakna kami akan lihat history ataupun experience pemohon sama ada mereka pernah melakukan kerja yang berkaitan selama 2 tahun yang lepas ataupun sebelumnya. Bermakna kami akan hanya
kami akan mengambil kira penilaian daripada segi kontrak experience tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya, pihak kami menawarkan kemudahan kepada entiti perniagaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun under the same company name. Untuk pengetahuan umum, pihak kami kebiasaannya akan menawarkan kemudahan pembiayaan kepada entiti perniagaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. Pengecualian kepada pembiayaan digital di mana kami hanya memerlukan setahun dalam operasi perniagaan untuk kami offer pembiayaan digital. Dan seterusnya saya akan touch atau saya akan sentuh mengenai kelebihan kemudahan pembiayaan perniagaan vendor kepada entiti perniagaan. Yang pertama, kemudahan yang ditawarkan tanpa dokumen cagaran. Untuk kemudahan perniagaan vendor, atau vendor financing facility, kita tidak memerlukan any collateral, kita akan provide clean financing kepada pihak tuan-tuan dan perempuan. Yang keduanya, kemudahan pembiayaan perniagaan yang ditawarkan sehingga RM2 juta. Jumlah pembiayaan adalah berdasarkan kepada penilaian kredit yang dibuat ke atas entiti perniagaan pemohon. Bukan bermakna kita akan bagi terus kepada jumlah 2 juta, tapi dia akan berdasarkan assessment yang kita buat kepada company tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga dia, tempoh pembayaran sehingga 120 hari. Kadar keuntungan akan berdasarkan tempoh penerimaan pembiayaan daripada pihak yang memberi kontrak ataupun awarder. So, kalau cepat kita dapat payment daripada awarder dan kadar keuntungan itu akan jadi lebih rendah kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat, kemudahan pembiayaan sehingga kadar 80% daripada jumlah PO ataupun pesanan pembelian. Dan yang kelima, kami menawarkan kadar keuntungan yang kompetitif untuk kemudahan yang ditawarkan. Di mana di sini kalau tuan-tuan lihat ya, daripada segi pricing ataupun kadar keuntungan yang kita charge, dia akan berdasarkan kepada tempoh the tenure of the financing. Semakin cepat payment kami terima, semakin rendahlah kadar keuntungan yang kami tawarkan kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, pihak kami ingin berkongsi sedikit sebanyak proses yang berkaitan dengan kemudahan pembiayaan perniagaan vendor. Dari segi secara dasarnya kami akan berkongsi sedikit tentang proses flow daripada pihak tuan mendapat award daripada awarder until to the extent when we receive payment from the awarder. So the first one, vendor ataupun entiti perniagaan menerima kontrak daripada pihak pemberi kontrak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat item nombor 1. Dan yang keduanya, entiti perniagaan yang ditawarkan dengan kemudahan pembiayaan perniagaan akan menerima pesanan pembelian ataupun PO untuk melaksanakan kerja. So, PO ni tuan akan terima mungkin dalam periodic basis, mungkin seminggu ke ataupun sebulan sekali depending kepada scope of work that you are doing. So, that one will varies depending on the awarder. So, yang ketiga dia, entiti perniagaan memohon pembiayaan untuk PO dan pihak bank akan memberi pengeluaran atau disbursement sebanyak 80% daripada jumlah PO. Bermakna kalau dalam kes macam ni, contoh katakanlah kalau PO tuan-tuan bernilai 200,000, financing yang kami akan bagi is 80% from that 200,000 or 160,000. So basically, bila kita bagi financing ni actually upfront that tuan-tuan kita dah nilai tuan-tuan dan puan-puan punya syarikat, dan kami dah bagi limit untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan untuk buat pembiayaan kepada tuan punya PO yang dapat daripada pihak awarder. Jadinya daripada segi tersebut, bila tuan-tuan dapat je PO, serahkan pada kami dan kami akan membuat pembiayaan sebanyak 80% daripada jumlah PO tersebut. So item nombor 4, setelah selesai kerja berdasarkan PO yang diterima daripada awarder dan penyerahan laporan, awarder akan membuat pembayaran berdasarkan jumlah PO kepada entiti perniagaan melalui collection account yang dipersetujui dengan pihak bank. Di mana di sini semasa kami on board syarikat tuan-tuan dan puan-puan,
kami memerlukan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk sign deed of assignment ataupun penyerahan hak milik in terms of pembayaran kepada pihak bank supaya segala payment on that financing will go direct to the collection account before kita akan remit kepada akaun tuan-tuan dan puan-puan. So for fulfillment of the date of assignment and notice of assignment come instruction is a mandatory bila tuan-tuan dan puan-puan apply for the facility. So ini actually yang keperluan asas yang kami perlukan semasa tuan-tuan dan puan-puan membuat permohonan vendor financing. Item nombor 5, pihak bank akan membuat bayaran balik baki jumlah setelah ditolak dengan jumlah pembiayaan dan keuntungan yang dipersetujui. Okay, actually bila kita dapat je payment daripada awarder, so we are going to minus off whatever that due to the bank, dan the remaining balance of the amount kita akan kredit kepada akaun tuan-tuan dan puan-puan. So kami akan berurusan dengan pihak awarder once kita dapat daripada payment daripada awarder, dan setelah itu kami akan kreditkan jumlah the difference between the financing and then in terms of the amount kepada akaun tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya selain daripada penawaran kemudahan pembiayaan penjagaan vendor, pihak kami juga menawarkan kemudahan-kemudahan lain sebagai sokongan kepada entiti penjagaan tuan-tuan dan puan-puan. So di mana kami bukan sahaja menawarkan kemudahan pembiayaan penjagaan, tetapi kami juga mempunyai kemudahan-kemudahan sokongan lain yang boleh membantu tuan-puan untuk grow with us. So basically daripada tuan-tuan bermula dengan penjagaan dan dalam proses untuk tuan-tuan growing the business, actually kami mempunyai fasiliti ataupun kemudahan yang boleh membantu syarikat untuk maju ke depan. Salah satunya actually is basic banking tools ataupun kemudahan asas keuangan. So where this is actually basic needs for every SME business untuk memudahkan urusan pembankan seharian entiti penjagaan tuan-tuan dan puan-puan. Kami menawarkan fasiliti di mana tuan boleh buka basic account seperti SME First Investment Account, SME First Account, Current Account I, as well as Maybank to UBIZ. Di mana Maybank to UBIZ ni platform untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat ataupun control, monitor daily banking transaction needs of your business. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak buat pembayaran, menerima pembayaran daripada pihak ketiga, ataupun untuk tuan-tuan puan-puan nak membuat bulk payment kan. Dia actually semua kami akan sediakan kemudahan menerusi Maybank to UBIZ. Yang keduanya kemudahan pembayaran tanpa tunai ataupun cashless payment, di mana ini adalah antara agenda negara untuk mengurangkan in terms of cash flow within the country, di mana kami mempunyai kemudahan ataupun platform proses pembayaran tanpa melibatkan penyerahan dokumen. Lebih efektif dan terjamin, di mana melalui Maybank to UPay, Maybank QRP Biz and MAE yang semakin dikenali ramai sekarang, di mana kita mengurangkan aliran tunai dalam pasaran, dan kemudahan boleh dilakukan melalui atas talian ataupun online. So basically we have the whole of this facility to provide to you as a business. Yang ketiga dia platform pemasaran ataupun marketplace. Kemudahan yang kami sediakan untuk menjangkau potensi pelanggan kepada entiti penjagaan dan pengurusan penjagaan secara dalam talian menerusi sama-sama lokal ataupun QRP Biz. So di mana di sini kami akan beri akses ataupun akses kepada potential customer within Maybank to your user. So basically with sama-sama lokal, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dapat
untuk menjangkau potensi pelanggan yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak pernah terfikir sebelum ni, di mana platform ini actually kita gunakan untuk beri peluang kepada SME business untuk expand the reach to their potential customer. Yang keempatnya, kemudahan pembiayaan, di mana kemudahan pembiayaan berdasarkan keperluan modal kerja entiti penjagaan tuan-tuan dan puan-puan. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan adalah perusahaan mikro, kita ada micro financing that we are offering through our SME digital financing. Kalau tuan-tuan lebih kepada trade facility, kita ada invoice financing, letter of credit, trade lines, and even to the extent that kita punya kalau tuan-tuan perlukan working capital, we do have our PJGS. So we have the whole needs of facility that be able to support the needs of your business, whether you are startup ataupun you are in the growing stage. Yeah. So basically, we had the whole range of the facility provided, despite our focus is on vendor financing facility. So last but not least, in terms of the value added on financial literacy program, pihak kami juga ada menyediakan program-program celik keuangan secara bersemuka atau melalui webinar untuk membantu komuniti SME di seluruh negara. So daripada masa ke semasa kami menawarkan program literacy program to SMEs untuk kita memperkasakan SME di seluruh negara. Seterusnya, kalau untuk permohonan in terms of pembiayaan penjagaan vendor, kami memerlukan dokumen seperti letter assessment, bank statement, a copy of director's identity card, business registration, and audited management account for the last 2 financial year, as well as your copy of the contract agreement and letter awards that you got from the awarder. That is pretty much crucial for us to process your application. Okay, with that, actually kita sudah sampai ke penghujung perkongsian pada petang ini berkaitan dengan kemudahan pembiayaan penjagaan vendor yang ditawarkan oleh Maybank Islamic Berhad. Untuk maklumat lanjut, pihak tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi cawangan kami atau pusat komersial penjagaan terdekat untuk mendapatkan kemudahan yang lebih lagi. Okey, kita ada soalan daripada Wawa Eda. Kena ada business plan tak untuk apply pinjaman bank? Okey, kita akan berdasarkan kepada kemudahan yang puan perlukan. Sebagai contoh, kalau puan perlukan kemudahan yang simple in terms of macam digital financing, puan tak perlu untuk adakan business plan. Basically, in terms of I think that will be quite straightforward application that you can apply online. Okey, saya tengok lagi kalau ada soalan lain. Okey, daripada Zulhilmi Leo, apa dokumen yang diperlukan untuk membuat pinjaman? Adakah gaji peminjam mempengaruhi jumlah pinjaman? So saya rasa ini kita lebih kepada business application, business financing. So bagi saya macam contoh yang kita fokuskan kepada vendor financing, salah satu requirement yang kita perlukan adalah pihak tuan perlu ada existing contract dengan awarder. So that is much more important in terms of for you to be eligible under this particular vendor financing facility. Okey, soalan seterusnya. Okey, berapa lama proses lepas submit loan? Okey, daripada Amy ya. So, okey, dia akan bergantung kepada dokumen yang kami terima. Seandainya kami mendapat dokumen yang komplit tanpa perlu untuk merujuk lebih lanjut kepada pihak tuan-tuan atau puan-puan, kemungkinan proses untuk kita dapatkan approval tu it might takes a week or two paling lama, dan mungkin
kita boleh selesai proses application tu dalam masa seminggu? Okey, saya rasa itu saja yang saya dapat jawab buat masa ini berdasarkan masa yang diperuntukkan untuk apa saya. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa maklumat lanjut yang diperlukan, boleh berhubung dengan cawangan kami yang terdekat ataupun Pusat Komersial Penjagaan yang terdekat. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.